dan fahamkan. Okay, itu je saya minta. Okay, ini soalan-soalan lain tu. So hari ni kita nak masuk sikit je bab 2 bentuk piawai, ataupun dengan subtopik kita 2.1 angka bererti. Okay, jadi sebelum saya masuk angka bererti ni, kita kena faham, okay, dalam situasi harian kita ni, kita akan banyak gunakan anggaran. Contohnya anggaran suhu apa, darjah lah, darjah Celsius kan, kelajuan ataupun speed. Kita akan gunakan anggaran jarak dalam kilometer, meter, cm dan sebagainya, dan juga berat, kg, gram. Okay, jadi semua ini kita banyak menggunakan anggaran. Contoh dari sini ke dari Johor ke Kedah lebih kurang berapa kilometer, contohnya macam tu. Anggaran lebih kurang 300 kilometer. Berat saya lebih kurang 50 kilometer kg, anggaran. Tapi apa itu anggaran? Okay, anggaran ialah suatu ukuran yang boleh dibuat dengan menggunakan penghampiran. Okay, anggaran dia bahasa Inggeris estimation lah. Penghampiran ni bahasa Inggeris dia ialah ada orang nak masuk. Okay, so penghampiran ni sebab saya belajar bahasa Inggeris dulu, jadi saya lebih faham kalau saya sebut bahasa Inggeris. So penghampiran ni maksudnya ialah approximation. Okay, kemudian apa pula penghampiran? Dia kata suatu ukuran yang boleh dibuat menggunakan penghampiran. Okay, penghampiran pula ialah suatu nilai kepada angka bererti tertentu membolehkan anggaran dibuat dengan lebih tepat. Okay, so situasi 1, saya minta seorang baca boleh? Ini saya ambil daripada buku teks je. Tolong baca seorang. Akilah Yusri ada? Akilah Yusri. Ada? Okay, baca. Awak buka buku teks. Muka surat 32. Tertarik dengan sehelai kemeja yang dijual dengan diskaun 50% di sebuah pasaraya. Harga asal kemeja itu ialah RM47.50. Hashim menggambarkan harga kemeja tersebut selepas diskaun dan membawanya ke kaunter bayaran. Juruan memberitahu harga kemeja itu ialah RM27.50. Hashim memberitahu juruan tersebut bahawa anggaran harga kemeja itu adalah tidak melebihi RM25. Adakah pernyataan Hashim benar? Okey, jadi pada pendapat awak, adakah pernyataan dia benar? Okey, macam ni. Okey, secara ringkasnya lah saya terangkan balik semula kan. Okey, dia tertarik dengan satu baju ni. Okey, harga asal dia RM45.90. Kemudian dia tulis situ ada diskaun 50%. Tapi bila dia nak bayar, juruwang tu cakap harga kemeja itu ialah RM28.70. Jadi dia bagi tahu balik juruwang tu, kenapa harga dia RM28.70, sepatutnya tak lebih RM25. Okey, betul ataupun tidak? Dengan soal kita kira balik ni. Tak payah kira pun. Okey, macam ni saya cakap saya terangkan balik semula macam mana kita nak buat anggaran. Okey, kalau harga tu RM50 dan diskaun 50%, berapa harga baju tu? 50 bahagi 2. Kan diskaun 50%. Betul kan? Kalau harga baju tu RM50 tapi diskaun 50%, maksudnya harga baju tu RM25. Tapi sekarang ni baju ni RM47.90, lagi kecil daripada RM50. Tapi kenapa baju tu bila diskaun
harga dia lebih daripada 25. Sebab tu Hashim persoalkan kenapa harga tu sampai 28.70 sen. Okay, faham? Faham ke tak faham ni? Faham. Okay, nampak? Sebab tu Faham. pentingnya Dah. sebab tu pentingnya kita buat anggaran. Okay, situasi kedua. Siapa volunteer nak baca? Arina ada tak? Arina Hakim, Nurul Arina. Ya. Ini saya. Bacakan. Ada. Wanita ingin membeli 30 meter kain yang berharga RM5 kepada Muslim semeter untuk menjahit langsing. Beliau membuat anggaran jumlah kain itu dan menggunakan RM180. Adakah jumlah yang disediakan oleh kuota mencukupi? Cukup ataupun tak? Macam dah buat teka-teki dah. Agak-agak cukup ke tak? Cukup. Okay, sebab apa awak cakap cukup? Macam mana awak buat anggarkan? Macam mana awak buat anggaran? Soleha ada, Siti Soleha. Siti Soleha ada tak? Zunurain? Nurain? Ya. Okay, macam mana awak cakap cukup? Kalau 180 tu cukup? Awak rasa-rasa je. Saya bukannya nak marah, bukannya nak cakap salah tu pun betul. Nak tahu je kenapa, macam mana awak anggarkan. Okay, awak tengok ni. Ni RM5.85. Okay, kalau kita tukarkan kepada nombor yang lebih besar, contohnya saya tukarkan kepada RM6. Okay, dia anggap Puantan ni dia anggarkan 1 meter akan berharga RM6. Jadi 6 darab 30 meter ialah RM180. Tetapi harga asal dia RM5.85. Jadi dia membuat penghampiran RM5.85 penghampiran kepada RM6. Maka dia boleh anggarkan RM6 darab 30 meter bersamaan 180. Jadi duit yang dia sediakan cukuplah untuk beli 30 meter kain yang berharga RM5.85 meter ringgit sen. So kita masuk pentingnya angka bererti. Bab 2 ni tajuk dia bentuk piawai, tapi subtopik angka bererti. Apa tu angka bererti? Angka bererti ialah angka bererti suatu integer atau perpuluhan merujuk kepada digit-digit dalam nombor tersebut yang dinyatakan tepat kepada suatu darjah ketepatan yang dikehendaki. Tak faham kan? Sebab saya pun kurang faham dengan statement ni. Apa kata kita terus kepada maksud angka bererti ni macam mana sebenarnya? Jadi kalau nak kenal angka bererti ada 3 kategori. 3 kategori angka bererti. Yang pertama ialah semua digit bukan sifar. Apa digit-digit yang bukan sifar? Inilah dia. 1, 2, 3, 4 sampai 9. Ini digit-digit bukan sifar. Maka digit-digit ini ialah angka bererti. Itu yang pertama. Kategori yang kedua, angka bererti melibatkan sifar. Sifar di antara digit bukan sifar. Ini digit bukan sifar, tapi dia kata sifar di antara digit bukan sifar. Saya bagi contoh. 203. Kan ada sifar kat tengah-tengah ni, dan di antara digit-digit bukan sifar 2 dengan 3.
Jadi dia angka bererti. Okay, lagi contoh. 2021. Kan ada kosong kat tengah-tengah tu dan diapit oleh nombor-nombor bukan kosong. Jadi dia angka bererti. Apa contoh lagi? Ni. Ada lagi contoh. Ni. Nampak tu? Kosong kat tengah-tengah tu. Semua tu angka bererti. Okey. Syarat yang ketiga, kategori yang ketiga ialah sifar di bahagian akhir suatu nombor perpuluhan. Okey. Nombor kosong yang ada dekat belakang perpuluhan. Contoh 2.30. Okey, kosong tu, sifar tu dianggap bererti, angka bererti. Contoh lagi 7.550. Kosong itu dianggap angka bererti. Lagi ni 23.56000. Sifar. Awak guna sifar kan? Jadi sifar semua yang kat belakang tu angka bererti. Lagi 654.36700. Sifar, sorry. Ini semua ialah angka bererti. Okey, jadi kalau ada angka bererti, ada juga yang bukan angka bererti. Okey, ada dua. Yang pertama, nak kenal angka bukan bererti ialah melibatkan nombor sifar juga, tapi sifar sebelum digit bukan sifar dalam suatu perpuluhan. Okey, bahasa mudah dia, nombor kosong sebelum nombor bukan kosong dalam suatu perpuluhan. Okey, contoh terus. Ni 0.7. Kosong dekat sifar yang dekat depan tak dikira sebagai angka bererti. Contoh lain. Sifar perpuluhan sifar 9. Ada dua sifar yang dekat depan tu tak dikira angka bererti. Dia start angka bererti dengan nombor 9, dengan nombor 7 tu. 7 dengan 9 tu mula angka bererti. Okey, yang seterusnya sifar perpuluhan sifar 1 2. Okey, tiga sifar yang dekat depan tu tak dikira sebagai angka bererti. Okey, seterusnya sifar perpuluhan sifar 3 4 5. Okey, dah nampak Okey, seterusnya kategori yang kedua bukan angka bererti. Sifar di bahagian akhir suatu integer kecuali dinyatakan tahap kejituannya. Okey, yang ni saya akan tunjukkan sekejap lagi sebab dia ada special case, kecuali dinyatakan tahap kejituan. Okey, ingat tengok. Sifar di bahagian akhir suatu integer. Integer tu macam mana? Nombor bulat lah. 1, 2 yang tak ada pecahan, yang tak ada perpuluhan. Okey, contohnya apa? 230. Okey, dalam kes ni kita nampak sifar dekat belakang. Jadi yang dekat belakang tu kita tak kira sebagai angka bererti kecuali dinyatakan tahap kejituannya. Okey, saya akan terangkan kejap lagi. Okey, seterusnya ni 75,500. Okey, ada sifar kat belakang tu kan? Tak dikira angka bererti. Okey, seterusnya 2,356,000. Ada 3 angka sifar kat belakang tu tak dikira angka bererti. Okey, ini pun contoh yang terakhir. Okey. So, kita tengok contoh. Okey, contoh. Ini kita diberi ialah suatu nombor perpuluhan. Perpuluhan. Wah, buruknya tulisan. Okey, perpuluhan. Okey, kita ingat balik syarat-syarat dia. Dalam suatu perpuluhan, sifar yang berada di hadapan nombor bukan sifar. Okey, ni nombor bukan sifar ni. Satu ni bukan sifar dan nombor yang berada di hadapan bukan sifar. Angka bererti ataupun tidak? 20 ni saya tanya awak. Angka bererti ataupun bukan? Apa dia? Bukan, cikgu. Bukan kan? Jadi bukan angka bererti. Short form je. Okey, jadi 1 2 0 8 0 0. Okey, yang mana maksudnya? Okey, kita tahu yang syarat pertama ialah semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Maka 1 2 dengan 8 ni
angka bererti lah kan. Okey, lepas tu ni ada sifar di antara nombor bukan sifar. Maka dia ialah, okey, bila dia diapit oleh nombor-nombor bukan sifar, maka sifar ini ialah angka bererti. Dan dalam perpuluhan juga, okey, sifar yang berada di belakang. Berada di belakang juga ialah angka bererti. Okey, nanti awak slow-slow balik semula, fahamkan syarat-syarat tu, macam mana nak tengok angka bererti ataupun bukan. Okey, seterusnya. Okey, jap. Kita clarify, kita tengok balik. Okey, kosong dekat depan suatu perpuluhan bukan angka bererti. Okey, nombor-nombor yang bukan sifar ialah angka bererti. Dan nombor sifar yang berada di antara nombor bukan sifar, ini bukan sifar, dia dikapit oleh dua nombor yang bukan sifar, maka sifar itu akan dianggap angka bererti. Okay, next. Sifar yang berada di belakang suatu perpuluhan dianggap angka bererti. Okay, seterusnya kita ada contoh kedua. Ini pula melibatkan integer. Okay, jom kita tengok, kita kenal pasti mana satu nombor angka bererti ataupun bukan. Okay, so 3 0 8 0 0 0. Okay, first kali awak tengok nombor yang bukan kosong. Bukan kosong automatik angka bererti. Ni 3 dengan 8 ni automatik angka bererti. Kemudian yang tengah ni pula, sifar yang dekat tengah ni kan diapit oleh dua nombor bukan sifar, jadi dia juga ialah angka bererti. Okay, kemudian 3 nombor ni pula, sifar di belakang suatu integer, saya cakap tadi tidak dikira bukan angka bererti kecuali dinyatakan kejituannya. Okay, macam mana nak dinyatakan kejituannya? Contohnya, kalau dia kata okay, 308 000 ini boleh jadi 1 2 3 4 5 6 angka bererti sekiranya dibundarkan ke sa terhampir. Dia boleh jadi juga 5 angka bererti sekiranya dibundarkan kepada puluh terhampir. Boleh jadi juga dia ialah 4 angka bererti sekiranya dibundarkan kepada nilai ratus terhampir. Jadi tapi yang ni kita automatik dia angka bererti lah. Okey, jom kita tengok. Okey, nyatakan bilangan angka bererti bagi nombor-nombor berikut. Okey, ini nak saya minta sebut sebab saya tak boleh nak tengok komen-komen tu. Sebut. Okey, yang ni berapa angka bererti? Bilangan angka bererti. 4. Okey, 4. Yang ni pula 2. berapa? 3. Okey, ingat kalau nombor yang selain daripada sifar tu semuanya angka bererti. Okey, next. Yang ni 4. okey, 4 betul. Yang ni 3. okey, 3. Okey, betul. Seterusnya 4. okey, 4. Okey, faham, betul. Okey, yang ni 5. okey, 5. Betul. Yang ni 4. okey, 4 betul. Yang ni 3. 3. Ya ke 3? 1. Okey, 1. Kalau dia kata 300 tu kepada sa terhampir, baru kita ambil kosong sifar yang kat belakang tu. Tapi kalau dia tak cakap apa-apa, maknanya kita hanya tengok pada nombor depan ni je lah, yang bukan kosong, yang bukan sifar. Untuk integer kalau perpuluhan kita ambil kosong kat belakang. Tapi kalau integer kita tak ambil. Okey, seterusnya 1. okey, 1. Betul. Yang ni 2. okey, 2 betul. Yang ni
5. Okey, betul 5. Yang ni? 1. Ha, 1 Okey, 1. Yang sifar yang dekat depan suatu perpuluhan kita tak ambil. Buang. Bukan buang lah, maksudnya tak ambil, tak dikira sebagai angka bererti. Maka dia 1 sahaja. 1 angka bererti. Okey, seterusnya. Ni 3. Okey, betul 3. Yang ni? 2. Okey, betul 2. Maksudnya awak dah faham. Okey, yang ni? 3. Okey, betul 3. Yang ni? 3. 1 ke 3? 1. Okey, tengok dulu. Itu ialah nombor integer ataupun perpuluhan. Perpuluhan. Okey, bila perpuluhan, sifar yang dekat belakang kita ambil. Kita kira sebagai angka bererti. Jadinya 3 lah. 3 angka bererti, okey? Okey, seterusnya. 5. Okey, 5. Yang terakhir. 2. Okey, 2. Jadi itu sahaja saya nak sentuh untuk hari ini. Okey.